Bismillahirrahmanirrahim. Dewasa yang lalu, karya sastra amat diminati oleh semua bangsa di tanah Melayu, menjadi wadah atau sarana bagi menyatakan dunia masyarakat dan zamannya, mempunyai daya kreatif yang asli dan tersendiri, serta melahirkan para sastrawan negara ternama, terbilang dan tersohor. Namun, karya-karya seperti puisi, cerpen, sajak dan drama semakin pupus ditelan zaman. Justru saya bawakan tajuk Kesusastraan Wadah Perpaduan Bangsa untuk sama-sama kita telusuri dan hayati maknanya. Terima kasih pengemudi acara. Barisan juri, seterusnya sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Memulakan topik perbicaraan pada hari ini, saya utarakan takrifan kata. Berbagai definisi diberikan untuk memberi makna kepada kata kesusastraan. Akarnya perkataan sastra yang berasal daripada perkataan Sanskrit yang membawa maksud kitab suci. Etimologi atau kajian asal-usul bahasa itu sendiri meletakkan perkataan kesusastraan itu kepada dua, iaitu cantuman kata su dan juga sastra, baik indah, cantik, seni berguna dan juga karya lisan bertulis atau buku. Dan kemudiannya diberi pula apitan ke dan an dan juga ditakrifkan sebagai semua bentuk karya bernilai seni dan berguna. Menurut Sarudin Ahmad 1993, kesusastraan adalah manifestasi daripada gerak jiwa manusia yang wujud dalam penyataan bahasa. Perpaduan bolehlah kita ertikan sebagai hubungannya erat dan juga sifat toleransi yang wujud dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza, tetapi membawa bersama satu matlamat yang seiring secara jujur dan ikhlas. Tuntasnya, topik perbicaraan pada hari ini berkehendakkan kita untuk merungkaikan wadah wasilah penghasilan karya-karya sastra yang bernilai dan berharga, sambil kita mengangkat nilai yang terkandung ke arah memupuk perpaduan bangsa. Ruang bicara kita mudah adalah berkisarkan kepada aspek bahasa, komunikasi, sumber rujukan dan juga penerapan nilai murni. Hadirin sekalian, saya bawakan hujah yang pertama yang akan membicarakan peri pentingnya bahasa dalam karya kesusastraan. Sejarah telah membuktikan penggunaan satu bahasa mampu untuk membentuk perpaduan melalui aktiviti perniagaan, kehidupan berkomuniti dan seterusnya diguna pakai dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar. Ianya telah membentuk satu kemasyarakatan melalui perkongsian pengalaman dan juga pengetahuan rakyat. Lihat saja karya ini. Emas perak intan suasa, cantik bersinar cahaya kilauan. Biar berbeza agama dan bangsa, mimpi bersama kukuhkan perpaduan. Begitu jelas kuasa pena kreatif ini berbicara. Meskipun sekadar lakaran kata-kata, tetapi ia telah menyelubuh ke seluruh tembok pemisah antara kaum, mendekatkan jiwa serta meninggalkan pesan perpaduan. Manakan tidak, karya-karya yang dikarang ini mempunyai pelbagai tema tertentu, mempunyai unsur nasihat, kasih sayang, kebijaksanaan, adat, adab dan budi perpaduan. Hadirin sekalian, kita teruskan kepada hujah kedua, bagaimana kesusastraan itu bertindak sebagai medium komunikasi antara kaum. Analoginya mudah. Jika khalayak membaca puisi, mereka telah berkomunikasi secara intrapersonal, iaitu proses untuk mentafsir dan juga membuat penaakulan, kemudian disusuli dengan pemahaman berdasarkan persepsi. Nah, inilah proses komunikasi. Sifatnya bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga kepada mengajak masyarakat pada zaman itu untuk bersatu serta membentuk satu negara yang baru. Hadirin sekalian, saya paparkan hujah ketiga di bawah lembayung kata kesusastraan sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan. Sejarah sosial, ekonomi, politik, termasuk adat istiadat, peristiwa-peristiwa silam seperti perjuangan memerdekakan tanah air, sejarah pembentukan bangsa, pertelingkahan maupun cerita-cerita perit jerih jatuh bangun rakyat disimpan dengan rapi melalui karya-karya sastra. Inilah harta kita, khazanah zaman silam yang tiada nilai taranya.
Hadirin sekalian, nenek moyang kita telah pun meniti usia. Ibu ayah kita bertongkat sudah. Kita masih gagah berdiri pada hari ini. Tetapi mungkin bila nanti suatu hari kita sudah tiada, maka apakah sejarah yang ingin kita tinggalkan kepada generasi pewaris bangsa kita sudah pastilah menerusi hasil kesusastraan. Hadirin sekalian, seterusnya saya tampilkan hujah yang keempat. Kesusastraan membentuk nilai perpaduan. Penerapan nilai-nilai murni melalui bahan kesusastraan ini jelas dipaparkan untuk menjadikan masyarakat hari ini bermodal insan yang tinggi dan cemerlang serta bersifat positif. Hadirin sekalian, benarlah pepatah mengatakan bahawa bulat air itu kerana pepetuh, bulat manusia itu kerana muafakat. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama kita cecah. Cubit paha kiri, paha kanan terasa jua sakitnya. Mesej yang disampaikan jelas, memupuk, mendukung aspirasi perpaduan. Aspirasi kehidupan bermasyarakat pelbagai kaum ini disampaikan menerusi penulisan kesusastraan. Dan hal ini jelas menyatukan segala bentuk kepelbagaian dan seterusnya. Terrealisasilah hasrat keluarga Malaysia yang diwara-warakan pada hari ini. Hadirin sekalian, kita teruskan. Saya telah bugarkan ingatan dan juga pemahaman kita semua terhadap kesusastraan sebagai wadah perpaduan bangsa menerusi aspirasi bahasa, komunikasi, sumber rujukan dan juga penerapan nilai murni. Hadirin sekalian, demikianlah peranannya, sifatnya bukan hanya sebagai penghibur, tetapi jika kita hayati pantun, seloka, gurindam, pepatah adat, juga perbilangan, fungsinya jelas ampuh untuk membentuk perpaduan bangsa. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebagai penutup bicara, sekadar memetik kata-kata ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam perutusan Hari Kemerdekaan 2022 yang lalu. Adat bersaudara, saudara dipertahankan. Adat berkeluarga, keluarga dilindungi. Adat berkampung, kampung dijaga. Adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan. Sesungguhnya kita semua adalah satu keluarga, keluarga Malaysia, penyambung warisan. Maka wajarlah kesusastraan wadah perpaduan bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.